عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini Allah kurniakan kesempatan umur, Allah kurniakan kesihatan tubuh badan, kelapangan masa. Sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua serta memberi kekuatan untuk kita beristiqamah melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan usaha kita ini sebagai salah satu daripada saksi-saksi di akhirat kelak yang membolehkan kita dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita kitab Tafsir Ibn Katsir pada muka surat 422 berkenaan dengan ayat qisas. Ayat qisas itu ayat yang ke-178 dan 179 Suratul Baqarah, juzuk yang kedua. Baik, saya akan baca ayat ini beserta terjemahan sebelum kita pergi kepada tafsiran secara mendalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas,
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan itu mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya seksa yang sangat pedih. Dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dan ini ayat berkenaan dengan kisah bunuh. Kisah ni maksudnya bunuh dibalas bunuh. Dan dalam surah Al-Ma'idah pun ada ayat kisah, tapi yang ini kisah bunuh dan juga kisah cedera. Surah Al-Ma'idah ayat 45. Dalam tafsir ayat ini ada juga diceritakan tentang apa, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayn. Ia berkenaan dengan ayat qisas kalau dicederakan kepada seseorang, jadi boleh diqisas cedera. InsyaAllah kalau disempatkan Allah dengan masa yang ada, sekarang kita juzuk 2, juzuk yang ke Suratul An'am, juzuk yang ke-6, ke-7 tu mungkin 7 tahun lagi dah. Baik, ini pun dah dekat 3 tahun kan, 2 tahun lebih kita bincang tafsir Ibn Kathir Surah Al-Baqarah. Baik, beza kisah dan qasas. Dalam Quran ada Suratul Qasas. Apa beza kisah dan qasas? Kisah adalah balas bunuh, balas cedera. Ada qasas, qaf itu baris atas, bermaksud kisah-kisah. Qasasul Anbiya, itu kena betulkan sebutan baris. Qasasul Anbiya, kisah-kisah para Anbiya. Qasasul Umam, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Tetapi kalau qisas bermakna balas bunuh atau balas cedera. Baik, kita tengok tafsir dan ulasan di bawah. Allah Ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berlaku adil dalam qisas. Qisas diwajibkan ke atas orang beriman, Muslim, mukmin. Nanti kita tengok ada perbahasan ulama. Jumhur mengatakan kalau orang kafir, kalau orang Muslim membunuh orang kafir, jadi tak wajib qisas orang kafir ke atas orang Muslim. Ada perbahasan di belakang. Begitu juga dengan perbahasan hamba sahaya. Adakah hamba sahaya ini pun perlu diqisas? Kalau hamba sahaya ini membunuh orang yang merdeka, adakah perlu dibalas qisas sekiranya orang merdeka membunuh hamba sahaya? Ini pun ada dibahaskan di belakang nanti. Jadi qisas Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang beriman. Tidak diserukan dengan ya ayyuhan nas. Tidak diserukan dengan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas ini umum, termasuk dalam orang mukmin atau orang kafir. Tetapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, yang ini dikhususkan kepada orang mukmin sahaja. Dalam ayat
Hudud surah An-Nur, Allah kata berkenaan dengan orang penzina yang al-bikir. Al-bikir ni bermaksud orang yang belum kahwin. Dia ada muhsin atau muhsan. Kalau muhsan orang yang dah berkahwin yang berzina. Ya, berbeza. Orang yang dah berkahwin berzina dengan orang yang belum kahwin berzina berbeza, ya, dari segi hukum. Ada pun orang yang belum berkahwin, bila disabitkan kesalahan berzina, maka dia kena 100 kali sebatan. Ada pun orang yang dah berkahwin dia berzina, dia kena rejam sampai mati. Ya, sebab apa rejam lebih berat? Kerana Allah telah memberi jalan halal kepada dia dengan dia bernikah, tapi dia ambil yang lain. Famani bertawha wara'a dzalik, mereka mendapatkan isteri, atau mendapatkan perempuan selain daripada isteri mereka. Itu sebab kalau kita baik, bukan baik, memahami suami, bagi suami itu kahwin lebih, pahala kita dapat daripada kita biar suami kita main orang lain tanpa halal, itu jadi haram. Ini dah dulu ibu-ibu akan marah kat saya lah, termasuk isteri saya pun. Baik. Jadi apa kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dalam surah An-Nur Allah sebut. Orang perempuan yang berzina dan orang lelaki yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani. Situ ada dua kategori, muannas dan muzakkar. Muannas az-zaniyatu waz-zani muzakkar. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina. Baik, nampak tak hebatnya, indahnya bahasa dalam Al-Quran. Yang berzina Allah letak perempuan dulu baru lelaki. Tetapi kalau bab mencuri Allah letak lelaki dulu baru perempuan. As-sariqu was-sariqatu. Tapi kalau berzina Allah letak az-zaniyatu waz-zani. Allah tak letak az-zani waz-zaniyatu. Kalau Allah letak az-zani, az-zaniyatu waz-zani, Allah letakkan perempuan dulu. Ma hiya al-hikmah? Apakah hikmahnya Allah meletakkan berzina ini perempuan dulu, barulah lelaki, sedangkan mencuri lelaki dulu baru perempuan? Ada hikmahnya. Iaitulah kalau mencuri lelaki lebih terkehadapan dengan tubuhnya yang sasa, kemampuan untuk dia membelasah tuan rumah tu. Kalau mempunyai harta, dia boleh membelasah. Kekuatan dia ada di situ. Maka sebab itulah yang mencuri itu lelaki. Ada pun berzina, mabda'uz zina, pintu zina itu bermula dari perempuan. Perempuan yang memulakan zina, bukan lelaki. Lelaki dia melayat, dia ayat manis kan? Tapi yang buka mabda'uz zina, bermulanya zina itu daripada perempuan. Kalau perempuan tidak angkat kain dan tidak serah tubuh, maka tidak akan berlaku zina. Lelaki dia tak akan dapat kalau perempuan tak akan serah. Zina dia bermula daripada kena paksa lain, itu rogol. Tapi yang berzina pun dia kena paksa. Kalau saya kena paksa zina, sebenarnya paksa rela, paksa dan rela. Alhamdulillah min dzalik, kita jagalah keturunan kita supaya tidak terjebak dalam zina. Ini jenayah yang besar dalam Islam. Baik, saya nak sebut tentang Allah sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad, saya beritahu tentang wal yashhad 'adabahuma, yang menyaksikan azab ataupun siksaan terhadap orang yang berzina ini dengan 100 kali sebatan bagi setiap seorang lelaki dan perempuan. Siapakah yang menyaksikan? Ta'ifatun minal mu'minin,
Iaitulah kelompok daripada orang beriman. Dan cerita bahawa hudud pun khas untuk orang beriman. Begitu juga dalam ayat qisas ini khaskan juga kepada orang beriman. Baik. Ya, Allah kata, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian berlaku adil dalam qisas. Berlaku adil dalam qisas bermakna jalankan hukuman qisas secara adil supaya dapat memenuhi kehendak ataupun supaya dapat mengubati si keluarga yang terkena bunuh. Itu yang paling utamanya. Itu sebab Allah sebut dalam ayat 179, walakum fil qisasi hayah. Kata Allah apa? Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan atau jaminan kebahagiaan hidup. Kita dapat memenuhi hak-hak bagi orang yang berhak. Jadi si keluarga yang kena bunuh, dia sudah pasti akan menuntut bela nyawa. Dia menuntut bela nyawa. Kita pun tengok di dada-dada akhbar. Sekarang dah tak baca akhbar, ada handset, Facebook, WhatsApp, apa di sepak kuasa satu masjid, dia bentang di paper untuk alas letak makanan-makanan. Saya kata wujud lagi surat habuk ni. Saya dah lama tak jumpa surat habuk. Siapa beli surat habuk? Tak ada. Kau beli? Boleh lagi. Ini orang lama. Saya tak ada jumpa surat habuk. Dia ada akhbar dulu dan di Facebook, WhatsApp, cerita tentang kes bunuh sebagai contoh. Ada keluarga menuntut bela kes bunuh, ada keluarga menuntut bela kes bunuh. Tapi dalam ayat ini Allah kata kalau dibalas dengan hukuman qisas mengikut ketetapan secara adil, sudah pasti Allah kata walakum fil qisas hayah. Dengan balasan qisas itu dapat memenuhi kehendak ahli keluarga yang dizalimi. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Orang merdeka dengan orang yang merdeka. Nanti kita akan tengok sebab Allah sebut al-hurru bil-hurru, orang merdeka dengan orang merdeka. Sebab Allah sebut. Saya bagi kisah sikit sebelum kita murai. Sebab Arab jahiliah dulu dan begitu juga jahiliah yang sebelum-sebelum itu, mereka sekiranya yang membunuh itu adalah kanak-kanak, maka dibalas bunuh itu bukan kanak-kanak yang membunuh tersebut, tetapi dibalas qisas itu kepada ketua keluarga. Itu cara dulu. Jadi kalau macam anak saya, anak orang lain, anak si A ni, dia memukul anak si B. Patutnya anak-anak gaduh. Jadi anak si B ni, dia kena pukul balik anak si A. Tapi terbalik. Dan zaman sekarang pun ada. Kalau anak si A pukul anak si B bergaduh di sekolah sebab merebut awet, gaduh, bapa si B pukul bapa si A. Tak kena tu. Berlaku tak? Senang menyerah. Bapa dengan bapa, mak dengan mak ni gaduh. Sebab apa? Anak dia pun gaduh. Padahal kawan-kawan anak-anak gaduh, selesailah anak-anak. Kenapa kita pula pergi berparah? Anak yang bawah 10 tahun gaduh dengan anak kita, anak dia. Kita yang umur 40 tahun yang menjadi ahli jemaah masjid dengan bapaknya gaduh sebab anak gaduh. Tak sudi. Apa dia? Panggil dua anak ni. Bapak si A marah. Si A, kamu sepatutnya, walaupun kamu bergaduh, kamu kena ingat kalau ayah mati, kamu kena buat baik dengan ayah ni sebab ayah ni kawan baik ayah. Ini itu dipesan oleh Nabi.
Itu jaga silaturahim. Tapi kembali, itulah amalan jahiliyah sebenarnya. Laku di zaman jahiliyah. Kalau anak si A memukul anak si B atau anak si A membunuh anak si B, maka mereka tidak akan balas bunuh kepada anak si A ini. Tapi dia akan cari atau yang berpengaruh. Itu yang akan dibunuh. Kan zalim. Sebab itu Allah turunkan ayat Al-hurru bil-hurri, yang merdeka dengan yang merdeka. Begini kamu ayat. Al-hurru bil-hurri. Allah kata orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Hamba saya dengan hamba saya. Wanita dengan wanita. Itu juga jahiliyah kalau si A wanita itu membunuh si B, maka si B punya keluarga dia akan membunuh bukan wanita tersebut. Dia akan cari yang lelaki. Maka itu tidak ada. Zalim. Saya beri contoh lagi lah ya. Ini berlaku beberapa sekolah. Orang rumah saya selalu pesan, abang, jangan komplain banyak dalam grup sekolah tu. Saya kata, kenapa? Kalau benda tak betul, saya komplain. Contohnya ada satu kisah, bapa yang pernah madu kat saya. Cikgu sekolah bila anak murid tu tak siapkan pintu sekolah, dia tarik chamber ni. Sakit pun. Sakit ada dia. Sakit. Ubat ada saya tu. Sakit. Tahu saya. Jadi anak ni takut nak pergi sekolah. Sebab hari. Jadi di situ lah saya kumpul dalam grup ustaz, grup keluarga kelas. Bila cikgu tahu siapa yang report kat bapa ni, bapa dan semua. Kamu yang report, jadi guru tu bermusuh dengan budak ni sebab dia report kat ayah dia. Takut tak? Cikgu ramai lepas dia. Takut. Jadi tak betul, ni kan dia jadi dah tu. Kita dah ada cara nak taklim anak-anak ni. Watan sikit-sikit. Sehingga dulu membaris panjang tu ditegakkan, buku panjang tu ketuk gitu. Bukan saja nak simpan buku, terlupa nak potong. Saya pun selalu juga betul masa sekolah. Hari ni cek buku, asal dari depan, guru belakang sekali bawah gigit buku. Takut sampai di depan. Asal beratus sudah di depan. Tetapi bila cek buku hari ni, tak ada orang cikgu dah pegang balik. Saya minat pergi belakang dan lagi buku banyak lagi. Tapi kena ni juga sebab aku nampak pakai gigi. Tak mati dia nak gigi bagi straight. Jadi cerita permusuhan gitu. Jadi tak kena. Kalau ayah untuk mengadu pasal anak tentang pendidikan, guru yang baik dia akan ambil perhatian, dia akan ubah cara denda pada anak-anak supaya anak suka pergi sekolah. Itu peranan guru-guru. Saya akan ada satu peranan supaya semua ini kekal datang. Supaya minggu depan jangan tinggal 3 orang. Itu kemahiran yang mendidik. Janganlah kalian melanggar dan melampaui batas seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Ini jahiliyah sunatan Islam. Dan mereka telah mengubah hukum Allah Ta'ala yang berlaku di tengah-tengah mereka. Pada surah Al-Ma'idah tu Allah tutupkan ayat yang Allah kata apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menjatuhkan hukum dengan mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, maksud ubah. Sepatutnya yang pembunuh itu dibalas bunuh, tapi terbalik macam kisah tadi. Maka saya ulang balik berkenaan dengan realiti kehidupan kita ni. Seperti kalau anak dengan anak bergaduh, bapa dengan bapa bermusuh, maka ini tak cukup dia lah. Dia memutuskan silaturahim. Begitu juga cikgu-cikgu tadi tu.
Jadi dahulu begitu berlaku, dia akan balas bunuh, bukan kepada si pembunuh, tapi pada orang lain. Maka Allah kata kalau berlaku benda ini, mereka telah mengisytiharkan, mereka mengubah hukum Allah Ta'ala. Maka kata Allah Ta'ala, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Mereka adalah orang yang zalim. Ya? Ini berlaku pada zaman terdahulu. Baik, kita tengok sedikit asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat ini secara ringkas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Muhammad bin Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair mengenai firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Baik, sini baca qatla dua harakat, hukumnya mad asli. Jangan baca qatl. Sebab apa? Lepas lam itu ada huruf rumus menulis huruf ya tak ada titik. Itu adalah alif maqsurah. Berapa harakat? Dua harakat. Qatla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dua harakat sempurna. Ya qatla. Salah. Qatl lagi salah. Qatla. Sebenarnya ya itu adalah rumus kepada alif maqsurah. Ya, alif maqsurah. Baik. Mengenai firman Allah Ta'ala, sebab nuzul, sebab apa diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Baik. Yaitu baik asbab nuzul, sebab turunnya ini. Ingat, asbab nuzul bukan semua ayat Quran ada asbab nuzul. Dalam hadis asbabul wurud. Bukan semua hadis ada asbabul wurud. Juga bukan semua Quran ada asbabul nuzul. Sebab turun. Apa sebab turun? Sebab apa nama Bukit Canda? Semua orang Kuala. Sebab orang Kuala kita tahu. Sebab ada seekor gajah namanya Canda. Kita tahu ni. Orang Bukit Canda. Macam saya orang Bukit Canda. Sebab muncul. Tak tahu dah. Pergi Masjid Ubudiah tu baca plak dekat sebelum nak naik Masjid Ubudiah tu ada tulis nama Bukit Canda ni asalnya seekor gajah. Begitu juga itu dipanggil sebab apa dinamakan Bukit Canda. Maksudnya bukan semua tempat itu adanya, bukan semua tempat yang nama itu ada sebab, ada yang tak ada sebab. Saja bubuh. Sebab bubuh saja dia bubuh. Sebab ada kisah di kampung. Begitu juga ayat Quran, sebab apa ada sebagian Quran yang ada asbabun nuzul, ada sebagian ayat Quran yang tidak ada asbabun nuzul. Sebab apa? Itu dikatakan sebagai perintah. Perintah tak perlu ada sebab. Saya tak perintah. Allah perintah, ada perintah yang bersebab. Tak semestinya bersebab. Ada kalanya perintah tanpa sebab. Seorang bos memerintahkan anak buah, kadang-kadang bersebab, kadang-kadang tak ada sebab. Saja Nabi baju baru. Jadi ayat ini ada asbabun nuzul. Apa dia itu? Jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, dengan sengaja. Jadi kalau tidak sengaja, yang ini dimaafkan, tapi ada bayaran. Ada bayaran juga. Ini sengaja. Ada kisah dulu. Isteri dapat tahu suami main judi. Tengah malam dia kerat. Dia kerat. Itu memang teruk bahasan. Itu sebabnya adalah hati kosong, tidak ada iman.
Dia kena sabar dan redha. Sabar, redha dan bertindak lah. Hak isteri ada. Tapi kalau dikeratnya, itu dah zalim. Zalim. Simpah asid. Kalau di sebelah-sebelah luar negara yang tinggi kes tensionnya, dilanggarnya kereta, nampak suami tu keluar, dia bawa kereta dalam tu, dia langgar, mati, puas hati dia. Tapi di Malaysia pun berlaku. Baik, ini semua tidak waras. Baik. Jadi ada ayat kisos ni, undang-undang kisos ini tidak dapat tidak kita khususnya orang beriman takut nak buat jahat. Walaupun kita diiringi dengan undang-undang sila. Apatah lagi kalau kita ni, kalau sebuah negara kita mengamalkan undang Islam, undang sivil pun takut juga. Bunuh dalam penjara 30 tahun. 30 tahun tu penjara. Orang lelah ni 2 jam mungkin. Dia nanti sejam mungkin kan. Ini di dalam penjara 30 tahun. Kes bunuh. Saya ada seorang kenalan juga dalam beberapa bulan. Dia kena mengenal keluarga saya. Saya pergi menemui, tengok mak saya kata, mak saya menangis. Yang ini dah pakcik saudara koma yang duduk dalam penjara 30 tahun. Dia mau keluar. Kes dimaksudnya adalah kes ada orang tu dia pukul isteri dia. Maka dia tak mati, dia pukul tu sampai terbunuh. Terbunuh, bukan dia nak bunuh. Macam kes speaker di HB tu lah. Tak niat nak bunuh, nak pukul, nak pergi sana, dia terbunuh. Tapi bisa ambilkan hukuman kan 30 tahun. Dia kata dia masuk penjara lebih kurang belasan tahun. Puluhan tahun lah, awal 20-an. Masuk penjara, keluar umur 50, 2 bulan lepas itu meninggal dunia. Dan meninggal dalam keadaan baik. Masya Allah, dia di penjara yang Allah uji dengan ujian yang berat itu, mereka dididik dengan didikan agama. Yang mana yang saat tadi gantung akhir semua diberi didikan agama. Silat-silat kematian mereka lebih baik daripada kita sebenarnya. Sebab mereka itu dah ditentukan tarikh mati. Kita yang tak tahu tarikh mati ni, yang takut-takut. Dia orang dah tahu tarikh mati, bila orang tarikh mati saya sekian. So, saya kena beramal. Beramal. Kadang-kadang mereka jadi lebih baik. Baik nak cerita undang-undang sivil kita takut. Jadi diletakkan undang-undang supaya kita tidak sembrono melaksanakan kehendak kita tanpa mengikut undang-undang. Ya, undang-undang. Baik. Sebab itu adanya ayat ketetapan hukum qisas khususnya dalam Islam. Baik, iaitu jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka orang merdeka diqisas dengan orang merdeka. Maksudnya kalau yang membunuh itu hamba sahaya, maka dibunuh juga hamba sahaya itu. Malah balik kepada dia. Orang yang merdeka dibunuh balik orang merdeka. Orang yang sama dibalas bunuh. Baik. Hal itu dikarenakan pada masa jahiliyah. Sebab apa Allah datangkan juga ayat ini? Sebab pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam terjadi peperangan antara dua kelompok masyarakat Arab. Maksudnya pada zaman jahiliyah berlaku ada pergaduhan dua kelompok. Siapa yang ada pengalaman duduk di tanah Arab, dia boleh tengok macam mana orang Arab bergaduh. Saya pernah tengok. Solo tengok orang bergaduh ni. Tapi memang takut sebab apa? Takut juga. Sebab mereka ini bebas bersenjata. Kes gaduh keluarga ni memang ada orang bawa pistol. Baik. Tapi ialah Arab ya. Bagi saya mereka burak, tapi gurau mereka ni kasar. Saya seorang kawan
Dia tengah study dekat balcony tingkat 2 yang rumah dia. Dia ada satu budak di balik batu. Terus dia balik batu. Jadi kawan ni tak puas hati, dia turun, dia masak lah. Masak dia balik. Polis datang, semua 2 biji 3 biji. Dia terokar, panggil kawan saya ni, bawa pergi pada polis. Punya tidak tu ramai. Dia tak tanya siapa salah saya betul. Yang penting kamu pukul kan dapat pukul. Dia yang polis kata, kami tak ada itu. Kami tak pukul dia. Sama nanti, dia ikut. Sekarang kita bila bergaduh, semua pakai keluar orang. Bergaduh juga keluar orang. Dia kata mana ni? Aidah tu, Aidah saya. Yang Aidah mana? Aidah Kasim. Kau bergaduh Kasim dengan saya. Yang mana kau bergaduh Kasim? Semua. Mereka tak tahu apa pun. Jadi sono, jangan gaduh. Arab itulah. Gaduh sedikit macam tembak. Saya di Jordan, pengalaman saya yang meneraikan pergaduhan ini siapa dia? Ke polis askar. Askar datang bawa kereta beg. Hari itu bergaduh dekat satu kendahan ya. Datang bawa kereta kebal, dia harganya semua peluru tu. Harga kedai, semua pakai diam dan lari. Sebab memang nak meledaikan itu dengan kita kebal. Kita dengar saya polis kita dah kecil lah. Yang duduk lawan-lawan dia dengar saya boleh kecil. Baik. Jadi kelompok gaduh Arab sama juga kita pernah dia gaduh dua kelompok. Gaduh pada dia susah. Saya tengah gaduh dengan diri saya. Mesti gaduh ada kelompok gaduh. Dalam peperangan itu ada di antara mereka yang terbunuh dan ada pula yang luka-luka. Bahkan mereka sampai membunuh para budak dan kaum wanita. Dalam kisah bunuh Arab ini sampai dia bunuh budak-budak. Orang nak bunuh ni mesti macam kaedah perang. Nak lawan perang pastikan kita ada kelengkapan perang dan dia pun ada kelengkapan perang. Ini dia gaduh dengan orang. Pertama kita gaduh, tapi kamu jangan buat apa-apa. Aku semua aja buat pedang. Kalau ahli silat, ahli silat. Begitu juga hujah ilmu. Berhujah mesti berhujah dengan orang berilmu juga. Jangan berhujah dengan orang yang tak curi, memberikan mereka pada hujah kita. Kita puas hebat. Tak, hebat curi. Ini hebat kalau berhujah dengan orang berilmu. Jadi mereka membunuh yang bila bergaduh, yang betul-betul ni bunuh budak-budak dan bunuh wanita. Sekali lagi bunuh wanita. Memang kita tahu bunuh perempuan yang lemah. Dicerita dulu. Sebahagian mereka belum sempat menuntut dan sebahagian mereka belum sempat menuntut sebahagian yang lain. Maksudnya bila kes bunuh ni mereka belum sempat menuntut balas nyawa. Yang mana amalan jahilah dulu macam saya cerita tadi, amalan balas nyawa itu bukan pada orang yang membunuh tu. Kita tengok siapa yang berpengaruh dalam perang itu. Amalan itu berlaku. Ada sebahagian itu sampai peluk agama Islam. Bila dia masuk Islam, dia kata, aku dulu pernah, orang Islam dia pernah bunuh keluarga kami. Kami tak balas balik. Itulah, ataupun pernah berlaku pula sebelum Islam. Okey, ada salah satu kelompok yang melampaui batas terhadap kelompok yang lain dalam perbekalan dan harta benda mereka. Bukan setakat bunuh, dah bunuh keluarga Siti yang kena bunuh ni, dia pergi balas dendam, curi, kita curi semua harta dia. Mana boleh seperti Abdul Wahab buat dekat Quran ni. Tu. Kalau kau tu, di balas dendam, dia panggil anak yatim, ambil barang-barang yang kamu suka. Ada boleh je. Jadi kalau ada orang yang kita yang membunuh keluarga kita, kita punya rumah, kita rombak semua rumah. Tak boleh. Itu kaedah balasan.
Apa lagi mereka buat? Lalu mereka bersumpah untuk tidak rela sehingga seorang budak dari kalangan kami dibalas dengan seorang merdeka dari mereka. Maksudnya seorang budak ni kami dibunuh oleh seorang budak. Asal budak dipanggil hamba lah. Hamba itu bunuh, hamba itu membunuh. Apa kena balas bukan kena hamba? Siapa yang kena balas? Tuan hamba ni lah. Tuan hamba ni, tuan si hamba ni yang sepatutnya kena bunuh, bukan hamba. Okey. Maka turunlah firman Allah membetulkan balik kefahaman mereka, siapa yang membunuh, dia yang layak untuk dibunuh qisas, bukan pada orang lain. Turunlah ayat Allah kata apa? Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Inilah asbab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Jelas? Sambung mengenai firman Allah Ta'ala, wal-untha bil-untha, wanita dengan wanita. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang demikian itu kerana mereka tidak mengqisas laki-laki yang membunuh wanita, tetapi hanya menerapkannya pada pembunuhan antara sesama laki-laki atau sesama perempuan-perempuan. Contoh, kalau lelaki itu bunuh wanita, nak balas balik nyawa wanita ni, bunuh wanita daripada keluarga lelaki. Bagi mereka, wanita tu yang dibunuh, maka dia nak balas bunuh, cari perempuan juga. Tak nak bunuh lelaki, nak bunuh perempuan. Kami dah kurang satu keluarga perempuan, sana pun kena kurang satu keluarga perempuan. Begitu juga lelaki. Kalau wanita bunuh lelaki, keluarga yang si lelaki ni akan bunuh lelaki juga keluarga wanita. Betul tak gitu? Sebab itulah Allah sebut wal-untha bil-untha. Kalau yang membunuh itu perempuan, yang dibalas bunuh itu adalah perempuan yang membunuh tadi. Okey, boleh ya? Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, an-nafsu bin-nafsi wal-'aina bil-'ain, dalam surah Al-Ma'idah ayat 45. Itulah orang-orang yang merdeka, dia melakukan sama dalam qisas yang dilakukan secara sengaja, baik laki-laki maupun wanita, dalam hal jiwa ataupun yang lebih ringan. Jadi maksudnya, kalau yang lebih ringan itu maksudnya an-nafs bin-nafs, maksudnya nyawa dengan nyawa balas nyawa. Yang lebih ringan itu sampai tak bunuh, sampai tidak bunuh. Contoh macam terpotong telinga kanan, potong telinga kanan dia balik, balas balik. Potong jari kaki, potong balik jari. Tapi kalau kisah yang soal awal tadi, isteri memotong kemaluan suami, nak balik-balik, dia potongnya. Itu adalah dia punya hukum lain dalam Islam yang ditentukan. Okey. Hebatnya Islam nak jaga kesejahteraan, ya, kebahagiaan. Ada hukuman dalam Islam, supaya semua berlapang dada dan redha, dan menyebabkan kes-kes bunuh makin berkurang. Tak ada kisah sakit hati, tak ada kisah luka, pukul dan sebagainya. Dan Allah menjamin kebahagiaan dengan melaksanakan
perintah-perintah tersebut. Bila jaminan Allah ni, jaminan kebahagiaan, sudah pasti tidak ada rasa terkilat di hati. Tidak ada terkilat. Tapi kalau dalam hudud yang dilakukan di Saudi, ada hudud yang tidak boleh dimaafkan. Ada hukuman yang tidak boleh dimaafkan. Contohnya hudud mencuri, hadus sariqah, boleh tak dimaafkan? Boleh, selagi mana tidak dibawa kes ini ke pihak qadhi, pihak hakim. Tapi bila pergi ke pihak hakim, hakim wajib memutuskan hukuman. Kalau sebelum pergi ke pihak hakim, kita didong-didong, tak apalah saya maaf lah, saya duit bayar lah sikit-sikit. Ada duit bayar sikit-sikit. Jadi di situ boleh maaf sebelum dibawa kes lain. Ada pun zina setelah datangnya 4 orang saksi, di arba'in syuhada, maka bila dah sabit dia kena hukum. Jadi bila macam hari Jumaat tu, dia ada tempat di Saudi tu, sama ada di Mekah atau Madinah, tempat pelaksanaan hudud. Jadi kalau yang saya ada video, saya tengok kawan saya tunjuk Saudi, Allah kan? Yang apa, yang tukang bunuh tu apa namanya, kamu silap sebuah tak boleh bilang, Gijolo. Gigolo. Dia ada nama kan? Gijolo. Sama lah. Saya tak ingat G ke J dulu. Baik. Dia ni memang dilatih supaya menjadi straight. Dilatih supaya menjadi garang. Sehingga kan dia kata apa? Saya akan wariskan Gijolo ni kepada keturunan saya. Sebab kita bangga menjadi orang yang melaksanakan perintah. Masya Allah. Maksudnya memang tak ada rasa sihat. Salah okey. Kita kalau nak jadi orang betul, pastikan boleh sembelih lembu. Kalau sembelih lembu pun tak berani, mati lah. Tak boleh jadi Gijolo. Ya, Gijolo. Oh, dia straight. Baik, jadi ada tukang baca ni, saya ambil kronologi lah bagaimana keadaan berlaku di tanah yang melaksanakan hudud. Jadi kalau yang salah-salah yang tidak boleh dimaafkan, maka dia akan hancur terus. Hancur. Baik, biasanya yang kes bunuh dia letak tepi di kemudian. Sebab apa? Kok dia tengok dia seorang dia dah kena potong kepala macam ni. Yang kedua, yang tadi kes kot ada kes-kes lain kan yang mandatori kena ni. Tapi kalau macam kes-kes yang ada faman ufialah ni, mudah-mudahan sebelum pedang tu sampai ke tengkuk dimaafkan. Tapi memang banyak jadi. Elok Gijolo tu angkat potong. Tak betul maafkan. Algojo, itu semuanya. Gijolo, Algojo, itu semuanya. Algojo, ya Allah, saya tak sampai kata ni. Gijolo jahat. Algojo nasib baik aja sebut sebab ada Facebook ni kan. Dua jahat. Algojo, ya betul. Algojo ya. Tapi Allah Alam apa maksud nasi itu. Tapi memang Al-Gojo ni khas nama yang melaksanakan hudud. Orang yang boleh keturunan, jadi keturunan. Baik, bila sampai dekat yang kes bunuh ni, dia ada masa untuk nak maafkan. Sehingga dekat pedang tu sebelum sampai ke teguk, Al-Gojo ni boleh melepaskan pedang tu. Boleh. Memang digalakkan untuk memaafkan. Ya. Jadi kalau kita maafkan juga, apa saja nak kena hukum
kisos tu. Okey, baik. Orang-orang yang merdeka dilakukan sama dalam kisos dan dilakukan secara sengaja baik lelaki-lelaki maupun wanita dalam hal jiwa atau yang lebih ringan. Ringan ni maksudnya wal'ain bil ain ni maksudnya bukan dengan jiwa lah, mata ke. Allah sebut dalam surah ayat 45, Allah kata apa? An-nafs bin nafs, nyawa dengan nyawa. Wal'ain bil ain, mata dengan mata. Wal anfa bil anf, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhun, telinga dengan telinga. Wasinna bis sin, gigi dengan gigi. Patahkan dua gigi orang, patah kembali gigi dia. Wal juruh, dan luka-luka yang ada. Wal juruh, luka-luka qisas. Maksudnya semuanya ini boleh dia qisas. Baik. Boleh? Jelas? Jelas ya? Permasalahan Abu Hanifah berpendapat bahawa orang merdeka boleh dibunuh kerana membunuh seorang budak. Yang ini insyaAllah nanti fi al-muhadarati al-qadimah. Kita akan jumpa pada kuliah yang akan datang. Saya akan uraikan lagi berkenaan dengan beberapa pendapat ulama tafsir, ulama dalam tafsir ini berkenaan dengan bayar diat. Kita akan bincang bayar diat bagaimana ganti rugi. InsyaAllah pada hari Khamis. Minta maaf, minggu depan bukan hari Khamis, minggu depan hari Khamis. Asalnya tak jadi tapi jadi pada hari Khamis. Ya, seperti biasa insyaAllah. Wallahu a'lam. Yang baik kepada Allah, yang kurang di saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Barakallahu fiikum wa as'adallahu wa awqatukum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.